Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami wakil daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa. Saya Nur Safa Afikah binti Jamaluddin dari TESLC Ambilan Jun 2022. Dan saya Muhammad Aiman Firdaus bin Roslan dari PISMP TESL A Ambilan Jun 2022. Kami akan berkongsi pengalaman pembelajaran kami yang melibatkan dua kursus secara interdisiplinari iaitu GPMK 1012 Pengantar Bahasa Melayu Komunikasi dan GWCP 1042 Penulisan Akademik. Baik, terlebih dahulu kita pergi kepada objektif pembelajaran kursus GPMK 1012. Objektif kursus ini adalah pelajar perlu menjelaskan laras bahasa dan komunikasi tulisan. Yang kedua, pelajar perlu mengaplikasikan asas kemahiran berkomunikasi dalam komunikasi lisan. Dan yang terakhir ialah pelajar perlu menilai kesantunan berbahasa dalam komunikasi era digital. Bagi kursus GWCP 1042 pula, pelajar perlu menghuraikan pengenalan penulisan akademik serta etika dan plagiat dalam penulisan. Yang kedua, pelajar perlu mengaplikasikan penanda wacana, kemahiran membuat rujukan serta struktur dalam penulisan akademik. Dan yang terakhir, pelajar perlu menganalisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan yang terdapat dalam penulisan akademik secara berkumpulan. Big Idea KPPB ialah etika berkomunikasi cerminan peribadi syumul yang berkait dengan satu essential question bagi setiap kursus mengikut pentaksiran berterusan bagi kursus tersebut. Yang pertama, essential question bagi GPMK 1012, bagaimanakah kesantunan berbahasa dalam era digital dapat membentuk peribadi syumul? Dan yang kedua, essential question bagi GWCP 1042, bagaimanakah penulisan akademik dapat memperkenalkan etika berkomunikasi dalam membentuk peribadi syumul. Seterusnya ialah hasrat pembelajaran. Hasrat pembelajaran merujuk kepada pengetahuan dan kemahiran yang spesifik yang perlu diperolehi pelajar untuk menghasilkan tugasan dan mencapai kriteria kejayaan yang perlu dicapai oleh pelajar-pelajar di akhir kursus ini. Hasrat pembelajaran dan kriteria kejayaan bagi setiap kursus adalah seperti berikut. Seterusnya, kita beralih pula kepada tugasan pentaksiran berterusan bagi setiap kursus. Tugasan ini adalah seperti berikut. Seterusnya, beralih kepada model pembelajaran pelajar. Model pembelajaran pelajar terdiri daripada 3 elemen. Pertamanya adalah bagi mewujudkan perhubungan. Perbincangan bersama pensyarah dan rakan sebaya dapat membentuk nilai tanggungjawab serta meningkatkan kemahiran interpersonal dan intrapersonal dalam diri pelajar. Seterusnya, belajar cara belajar telah diaplikasikan dengan adanya mekanisme penilaian diri seperti senarai semak tugasan agar dapat memastikan tugasan dibuat mengikut kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini secara tidak langsung dapat memupuk pemikiran kritis dan kemahiran penyelesaian masalah semasa merangka strategi untuk penambahbaikan dalam setiap tugasan. Elemen aspirasi pula berjaya dipupuk apabila tugasan dapat dihantar pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan serta pelajar mempunyai motivasi untuk menyiapkan tugasan akhir yang berkualiti dan menarik. Seterusnya, kita beralih kepada model reka bentuk pembelajaran. Terdapat 4 model reka bentuk pembelajaran. Yang pertama, bagi model amalan pedagogi, IPG KBA mempraktikkan penggunaan Google Classroom dan penggunaan Telegram Channel. Seterusnya, rakan pembelajaran IPG KBA ialah Prince of Songkhla University
Perbincangan dan pertukaran pendapat antara pelajar-pelajar IPGKBA dan pelajar Prince of Songkla University telah diadakan semasa pembentangan forum bagi tugasan GPMK 1012. Selain itu, persekitaran pembelajaran yang digunakan bersifat interaktif dengan menggunakan Google Classroom di samping kuliah secara bersemuka. Model yang keempat ialah pemanfaatan digital. Perkara ini dapat dilihat melalui penggunaan media sosial seperti TikTok, WhatsApp, Telegram dan YouTube channel. Kesemua pelaksanaan ini adalah untuk menerapkan elemen 3E, 3R dan 6C iaitu karakter, citizenship, collaboration, communication, creativity dan critical thinking. Bagi aspek karakter, pembinaan sasiah pelajar dapat dipupuk melalui aspek kesantunan berbahasa ketika membentangkan tugasan forum bagi kursus GPMK 1012. Bagi aspek citizenship, pelajar dapat memupuk semangat kewarganegaraan melalui penggunaan bahasa kebangsaan yang betul semasa pembentangan forum bagi tugasan GPMK 1012. Bagi aspek collaboration, pelajar telah berbincang dan bertukar-tukar pendapat untuk menyelesaikan tugasan pentaksiran berterusan yang diberikan. Selain itu, kolaborasi antara pelajar IPGKBA dengan rakan pembelajaran kami iaitu pelajar-pelajar daripada Prince of Songkla University semasa aktiviti forum dijalankan. Bagi aspek communication, kemahiran berkomunikasi pelajar dapat dibentuk melalui aktiviti perbincangan dalam kumpulan dan pertukaran pelajar pendapat sesama pelajar. Bagi aspek kreativiti, kemahiran pelajar dalam menggunakan pelbagai aplikasi dan medium pembelajaran seperti Canva, Google Classroom dan TikTok dalam menghasilkan video serta pembentangan tugasan. Bagi aspek critical thinking, kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis pelajar dapat dipupuk melalui penghasilan idea ketika membuat penulisan. Seterusnya, kita beralih kepada elemen 3E. Jadi, bagaimanakah kadar pencapaian elemen 3E dapat dilihat dalam pelaksanaan KPPB ini? Yang pertama sekali, engagement dapat dilihat melalui keterlibatan pelajar di dalam kelas dan mereka bersifat responsif dan optimis sepanjang sesi pembelajaran. Bagi enhancement atau peningkatan pula dapat dilihat apabila pelajar menggunakan kemudahan-kemudahan seperti YouTube dan enjin carian Google untuk mencari maklumat berkaitan kerja khusus seperti mencari artikel serta jurnal tentang etika berkomunikasi. Manakala, elemen extension pula dapat dilihat apabila menormalisasikan penggunaan digital peringkat global seperti penghasilan forum bagi kursus GPMK 1012 yang dimuat naik ke dalam platform YouTube untuk mendapatkan maklum balas daripada pelajar, pensyarah dan masyarakat awam. Berdasarkan elemen 3R dalam Rigor Relevance Framework, pelajar telah mencapai kuadran D bagi kedua-dua kursus GPMK 1012 dan GWCP 1042. Buktinya ialah semasa proses melengkapkan pentaksiran berterusan bagi kedua-dua kursus ini, pelajar telah menganalisis dan menilai esei yang telah dihasilkan dengan teliti dan terperinci sebelum menghantar tugasan tersebut. Baiklah, bagi saya, KPPB merupakan satu medium untuk mengembangkan potensi diri yang sedia ada dan jati diri saya. Hal ini kerana bagi setiap tugasan dalam pentaksiran berterusan dalam setiap kursus memerlukan saya untuk berinteraksi dan berbincang antara pelajar dengan pelajar serta pelajar dengan pensyarah. Dalam hal ini, pelajar telah memenuhi dua aspek daripada 6C iaitu communication dan collaboration. Pada pendapat saya pula, KPPB dapat membantu mengembangkan kreativiti saya. Sebagai contohnya, penggunaan TikTok, platform TikTok dan juga YouTube semasa penghantaran tugasan forum. Selain daripada itu, kedua-dua tugasan ini juga dapat membentuk pemikiran kritikal
semasa saya dan rakan-rakan yang lain untuk menyelesaikan tugasan pentaksiran berterusan yang diberikan. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.